Kita beralih ke perkembangan di Pahang. Pengurangan kes COVID-19 di Pahang setakat Januari bukti keberkesanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Malah kes direkodkan hanya bergejala ringan dan tidak melibatkan kes kritikal. Langsung ke studio RTM Kuantan bersama dengan Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan Rozi. Ya, Atika. Daripada 750 kes berkurangan kepada 200 kes sehari setakat Januari lalu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diadakan serentak di seluruh negara memberi kesan positif di Pahang. 70% penduduk di negeri ini kini telah lengkap vaksinasi, manakala 50% telah menerima dos penggalak. Ikuti laporan wartawan Jasmi Faisal Muda. Meskipun ketika ini berlaku peningkatan kes setiap hari, namun mereka yang dirujuk ke hospital hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 serta bergejala ringan kerana rata-rata pesakit telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Malah kadar kematian pula mencatat penurunan berbanding sebelum ini. Dan kalau kita dari segi kadar kematian pun, kalau kita lihat sebelum liputan dos kita yang agak rendah, kadar kematian kita sehingga 3.45% pada awal September dahulu. Tetapi sehingga ke hari ini kita dapati dengan liputan dos yang makin baik, kita dapati kematian kita pun sangat rendah. Di mana kadar kematian sekarang kita hanya sekitar 0.5% sahaja. Sementara program vaksinasi di kawasan luar bandar dan penempatan masyarakat orang asli menunjukkan kejayaan dengan 80% penduduknya lengkap vaksinasi. Rata-rata penduduk memberi kerjasama baik dengan usaha menerusi program jangkauan luar Jabatan Kesihatan Daerah dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Pahang ketika ini sedang giat melaksanakan program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids yang menyasarkan 192,200 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Setakat 16 Februari, seramai 10,298 kanak-kanak atau 5.3% di negeri ini telah menerima vaksin. Jabatan Kesihatan akan terus mempergiat usaha memberi kesedaran mengenai keberkesanan vaksinasi termasuk dos penggalak sebagai imuniti perlindungan kepada jangkitan. Untuk kita promosikan lagi vaksin kita ni, memang kita telah pun promosikanlah di mana kesemua PPV kita di Pahang ni kita boleh benarkan walk-in. Contohnya dia nak datang ke mana? Dia paling dekat di mana? Di KK ke ataupun di GP yang telah diwakilkan yang sebagai PPV ke, hospital kita ke, ataupun di mana-mana PPV offsite yang dibuat dekat Dewan tu, dia datang je sebagai walk-in, tak ada masalah. Memanglah sebahagian besar mereka datang sebab dipanggil melalui MySejahtera. Tetapi mungkin ada yang belum dipanggil, dia orang nak datang vaksin. Kita benarkan, datanglah kepada mana-mana PPV kita. Orang ramai dinasihatkan terus mengamalkan kawalan kendiri. Lapor kes positif juga kontak rapat menerusi aplikasi MySejahtera. Laporan Jasmi Faisal Muda, Berita RTM. 50 kawasan pelombongan termasuk di negeri ini bakal dimajukan. Untuk tujuan itu, Kumpulan Maju Desa Industri KMDI Holding Sdn Bhd bersedia mengguna pakai kepakaran serta teknologi yang dimiliki Universiti Teknologi Tun Hussein On UTHM. Usaha itu bagi membolehkan sumber mineral yang boleh diteroka dikenal pasti selain potensi lokasi yang diluluskan. KMDI memerlukan teknologi yang canggih bagi mengesan sumber mineral di bawah tanah melalui kepakaran UTHM. Dengan usaha ini, KMDI mensasarkan 50 kawasan pelombongan akan dimajukan sejajar dengan visi syarikat 2022 hingga 2025. Penekanan diberikan kepada negeri di pantai timur melibatkan sumber mineral seperti emas, biji besi, silika dan kaolin. Kalau tanpa scanning ni, jadi syarikat terpaksa berhabis mungkin lebih daripada puluhan juta sebab dia terpaksa explore semua. Contoh macam ada kawasan ni, tapi tugas saya adalah untuk scan kawasan ni untuk dapatkan satu poin yang mana dari segi ekonomi dia boleh dilombong ataupun menguntungkan lah. Kaedah penerokaan menggunakan teknologi itu antara lain mengurangkan impak pelombongan terhadap alam sekitar. Terdahulu berlangsung majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara kedua-dua pihak di Pejabat KMDI Holding Sdn Bhd di Kuantan.
Penganjuran Festival Kraft Pantai Timur terus memperkasa produk kraft tekstil keluaran usahawan kraft dan komuniti bagi mendapatkan perkembangan penuh program yang bermula semalam hingga 26 Februari. Terus saja bersama Atira Hasuah di lokasi. Silakan Atira. Terima kasih Rozi. Ketika ini saya berada di Festival Kraft Tekstil Pantai Timur yang diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di daerah Kuantan, dan turut bersama saya ialah Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Pahang, iaitu Tuan Johari Azmi, yang akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai perincian mengenai program ini. Jadi kita terus saja bersama dengan Tuan Johari bagi menjelaskan sedikit mengenai festival ini diadakan di sini. Terima kasih. Jadi sempena dengan Festival Kraft Tekstil Pantai Timur, beberapa aktiviti menarik telah kita anjurkan, seperti kita membuat demonstrasi dan juga interaktif batik, tenun pahang diraja dan juga songket. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke ECM boleh mendapatkan produk-produk daripada kraft tekstil Pantai Timur. Selain daripada itu, dapat juga mencuba menghasilkan produk-produk yang telah kita pamerkan. Yang paling menarik sekali saya nak war-warkan di sini untuk pengunjung-pengunjung membeli di sempena Festival Kraft Tekstil Pantai Timur, iaitu rebate tunai ataupun voucher tunai yang telah kita adakan. Seperti contohnya, sekiranya pembelian bernilai RM100, tuan-tuan akan mendapat rebate tunai sebanyak ataupun voucher tunai sebanyak RM30. Sekiranya membeli dalam nilai RM1,000 dan akan mendapat 300 voucher tunai tersebut. Jadi datanglah beramai-ramai ke Festival Kraft Tekstil untuk mendapatkan produk yang begitu unik sekali dihasilkan oleh usahawan-usahawan Pantai Timur ini. Okey Tuan, di sini adalah kraft tekstil. Jadi bagaimana daripada segi objektifnya bagi keseluruhan industri kraft itu sendiri bagaimana? Bagi industri kraft sempena dengan pandemik dan berbagai rintangan yang dihadapi, saya rasakan apabila adanya jualan ataupun promosi yang kita anjurkan, insya-Allah usahawan dapat menjana ekonomi semula melalui program-program yang kita anjurkan. Jadi saya harapkan dengan adanya penganjuran promosi seperti ini, para usahawan dapat menjana semula ekonomi dalam industri kraft. Okey, baik Tuan, terima kasih atas perkongsian bersama kami. Terima kasih. Jadi saya kira itu saja bersama saya Tuan Johari di sini. Rozi, kembali semula kepada anda di studio. Sempena sambutan Hari Radio Sedunia baru-baru ini, Pahang FM menganjurkan program Pesta Kampung. Perkampungan Felda Kota Gelangi 1 Jerantut dipilih lokasi penganjuran, antara lain merapatkan jurang dengan penduduk luar bandar. Pengarah RTM Pahang Arifin Awang mengakui, selari fungsi serta peranan stesen penyiaran tertua negara, penyebaran maklumat melalui radio masih relevan walaupun perkembangan teknologi hari ini lebih mengutamakan platform media sosial. Mendepani cabaran masa kini yang berkaitan penyebaran maklumat palsu yang lebih mudah tersebar melalui media sosial. Ini cabaran kami di RTM untuk membetulkan perkara-perkara yang ditularkan oleh pihak-pihak tertentu yang mana lazimnya adalah maklumat yang tidak sah dan palsu. Bagi penerbit program Pesta Kampung Pahang FM, Saifullah Harum pula berpandangan pemilihan lokasi di penempatan Felda bertepatan memandangkan komuniti ini masih menjadikan radio sebagai penghubung untuk mendapatkan maklumat. Kerana mereka-mereka di kawasan ini adalah yang menerima maklumat yang soleh dan menjadikan radio ini sebagai platform menerima informasi. Dan sesuailah dengan tagline kita pada tahun 2022, radio dan keyakinan. Pelbagai pengisian aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung. Setakat ini saja perkembangan semasa dari Pahang. Kembali semula ke Angkasa Peri. Salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih Rozi Hanis untuk perkembangan di Pahang.